Pertama ialah mengangkat tangan semasa takbir. Takbir di sini merujuk kepada takbiratul ihram dan takbir al-intiqalat. Sebahagianlah daripadanya di sisi majoriti. Takbir intiqalat yang dimaksudkan ialah takbir ketika rokok, takbir ketika bangun daripada rokok, dan takbir ketika bangun daripada rakaat kedua, ya, selepas tasyahud awal. Itu di sisi majoriti. Segelintir mensunahkan setiap kali bangun pada rakaat yang baru, ya. Itu pendapat Al-Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah ta'ala, dan beliau memberi penegasan hadza ma wafalahu katsirun min ashabina waqad fihi hadisan waqad sabata fihi hadisan, hadis Ali bin Abi Thalib wa hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kata beliau, inilah yang lalai oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, sedangkan padanya telah sahih akan dua hadis. Pertama hadis Ali bin Abi Thalib, yang kedua ialah hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Ya. Dan segelintir juga menggalakkan mengangkat tangan every part of takbir intiqalat, walaupun ketika sujud. Ada juga yang kata begitu, kerana ada nas yang diriwayatkan daripada Abi Musa Al-Ash'ari dan disokong oleh hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan dalam kitab Sunnah. Jadi ada tiga lah. Pertama majoriti, yang kedua minoriti, yang ketiga pun saya ingat lebih minoriti daripada itu, ya. Takbiratul ihram, takbir rukuk, takbir bangun daripada rukuk, dan takbir bangun daripada rakaat kedua, itulah tasyahud awal, ya. Itu majoriti. Dan kita boleh dapati dalam mana-mana buku fiqh itu ada pendapat yang diketengahkan, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Ya. Raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda raf'ir ra'si minar ruku' wa 'inda al-qiyami mina ar-rak'atain al-ulayain. Itulah, ya. Asalnya ada beberapa hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain daripada Ibnu Umar, katanya kana Nabi yarfa' yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' aw wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'ahuma kadzalik. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika baginda masuk ke dalam solat, di paras bahunya, hadwa mankibah. Mankib ni maksud bahu lah, macam tu kan, ya. Begitu juga ketika baginda rokok dan ketika baginda bangun daripada rokok, baginda mengangkat kedua-duanya, ya. Ataupun ketika baginda mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya. Jadilah hadis itu ada tiga tempat lah: takbiratul ihram, takbir rokok, dan takbir bangun daripada rokok ketika berkata sami Allahu liman hamidah. Ada nas yang lain juga daripada beliau yang diriwayatkan daripada Nafi', tak salah ada Bukhari ataupun Muslim. Kana Ibnu Umar idza dakhala fi shalah rafa'a yadayhi. Macam mana itu? Katanya kana Ibnu Umar idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Adalah Ibnu Umar bila dia masuk kepada solat, dia bertakbir dan dia mengangkat tangannya. Wa idza raka'a kabbara wa rafa'a yadayhi. Dan ketika rukuk dia bertakbir dan mengangkat tangannya.
Wa idza qala sami'allahu liman hamidah kabbara wa wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Dan bila dia berkata sami'allahu liman hamidah, dia mengangkat tangannya. Wa idza qama minas sajdatain rafa'a yadayhi. Dan ketika mana beliau bangun daripada rakaat yang kedua, sujud yang kedua itu, beliau juga mengangkat tangan. Wa rafa'a zalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memarfu'kan perbuatan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sisi majoriti angkat tangan itu adalah sunnah. Ya, kerana ia dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat dan sahabat memarfu'kannya kepada Nabi. Memang majoriti kata sunnah. Tidaklah wajib, tapi amat-amat digalakkan. Pasal apa sunnah tak jadi wajib? Kerana dalam sebahagian nas yang lain, terutama hadis-hadis am solat, macam hadis yang saya dah pernah baca sebelum ni, hadis Rifa'ah bin Rafi', hadis Abu Humaid As-Sa'idi, hatta hadis Abdullah bin Zaid tentang solat tu kan, dia tak ada angkat tangan ni. Ya, angkat tangan ni ada dalam spesifik hadis yang lain. Jadi keadaan-keadaan seumpama ini dia tak jadi wajib lah, dia jadi sunnah. Kalau dia wajib, mesti setiap hadis solat dinyatakan. Tapi ada je hadis solat tak dinyatakan mengangkat tangan. Ya, sebab itu dia tidak diwajibkan. Ya. Jadi majoriti angkat tangan 4 tempat tu ya. Saya sebut 3 tadi kan. Tak cukup tu, dia 4. Ya. Pertama, angkat tangan di 4 tempat ni. Yang kedua, angkat tangan hanya pada ketika takbiratul ihram dan tidak mengangkat pada waktu-waktu yang lain. Ini yang standard dalam mazhab Abu Hanifah. Dan sebahagian sahabat dan tabi'in yang mengamalkannya. Di kalangan sahabat ialah di kalangan sahabat ialah Ibnu Mas'ud. Dan tak dinafikan, fiqh orang-orang Kufah ialah fiqh yang diceduk daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bila dia di Kufah, dia semayang, dia angkat takbiratul ihram saja. Dia angkat tangan masa takbiratul ihram saja. Ya. Karena Ibnu Mas'ud idza shalla rafa'a yadayhi 'inda takbiratul ihram thumma la ya'ud aw thumma la yarji'. Itu antara hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan. Ibnu Mas'ud bila dia solat, dia hanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian dia tidak mengangkat lagi. Ya. Jadi hak angkat tangan takbiratul ihram saja. Hak lain tu tak sunat angkat. Ya, hak tadi majoriti, hak ni hak segelintir. Ada 3 konteks segelintir lah. Yang kedua kan. Yang ketiga, angkat tangan pada 4 hak tadi, capur satu lagi, bangun daripada setiap rakaat. Habis rakaat pertama, bangun rakaat kedua, angkat lagi. Bangun rakaat ketiga, of course lah, selepas tasyahud awal. Ini hak 4 rakaat lah. Ataupun hak 3 rakaat kan. Lepas tu daripada rakaat ketiga bangun keempat angkat tangan lagi. Jadi dia mengangkat tangan setiap masa bila dia bangun kepada rakaat yang baru. Tak kira banyak mana dia solat pun. Kalau 4 rakaat lah, hak 3 lah, hak 2 tak boleh lah kan. Hak 2 boleh ke bangun rakaat pertama tu. Hak tak bolehnya 1 witir tu je. Ya. Sebab itu Ibnu Munzir memberi penegasan ia adalah sunnah dan dia mengkritiklah orang yang kata tak sunnah tu. Dan memang ada hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib di mana beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika bangun daripada rakaat yang pertama lepas sujud kedua. Ya. Wa idza qama minas sajdatain rafa'a yadayhi. Jadi perkataan tu dipertikaikan oleh para ulama. Sebahagian kata lafaz tu tak tepat. Yang tepat ialah wa idza qama minar rak'atain. Banyak riwayat bila Nabi bangun daripada 2 rakaat. Tapi riwayat Ali ni saja. Bila Nabi bangun daripada 2 sujud. Rakaat mana-mana pun. Ya. Jadi hak terima antaranya Ibnu Munzir ni dia kata okey, lafaz tu sahih. Mana lepas je bangun sujud kedua, angkat tangan. Lepas je bangun sujud kedua, angkat tangan. Ya. Tapi hak banyak riwayatnya bangun daripada rakaat kedua, bukan sujud kedua. Sebab tu majoriti menganggap ia tidak sunnah. Ya. Ala kulli hal, most of the time kita angkat pada 4 tempat tu, tapi once a while kita angkat pada setiap rakaat, that is okay. Ya, ada ustaz kata angkat setiap rakaat bid'ah.
Tak haram dia kata, tapi bid'ah. Dia pun tak faham apa maksud dia. Tak haram tapi bid'ah. Saya tak tahulah kok ada yang membid'ahkan. Tapi as far as saya belajar dan ulang kaji, ia tidak bid'ah atau haram. Ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan begitu, dah ada hadisnya, ada sandarannya, dah ia sahih. Cuma perkataan tu, bangun daripada rakaat 2 sujud, itu yang dipertikaikan. Ya. Boleh jadi betul, boleh tak betul. Ya. Jadi once a while kita angkat every single rakaat, tak apa. Setiap kita bangun daripada rakaat. Ya. 3 kan. Dan yang keempat tu, setiap kali takbir, sujud pun angkat tangan juga. Turun sujud, bangun sujud pertama, Allahu Akbar. Sujud kedua. Macam itulah. Ada juga yang kata begitu. Dan kalau kita lihat dalam fatwa kotor, once a while dilakukan. Tidak ada masalah sama sekali. Ya. Cuma janganlah dilakukan ketika solat berjemaah. Nanti orang kata Syiah pula. Syiah dia bangkit sujud memang dia angkat tangan. Allah. Kita tengok YouTube. Ya. Tapi antara ulama yang tegas menolak mengangkat tangan ketika duduk ni, sujud, bangun daripada sujud, ialah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Dia kata tidak sahih sama sekali. Ya. Dan katanya apa yang disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi adalah waham. Mana hadis itu tak sahih lah. Ya. Jadi kalau tak angkat tu lebih baik sebenarnya. Ya. Tapi kalau nak angkat, saya nak angkat juga Ustaz. Angkatlah, sekali demo lah. Ya tak? Tapi kalau kita lihat sebagian fatwa, macam fatwa kotor, saya lihat once a while tak ada masalah sama sekali. Ia tidak membawa kepada batalnya solat. Soalnya ia sunnah atau tidak, itu saja. Ya. Ia hanya isu yang kecil. Sunnah atau tak. Ya. Baik.